Mungkin cuma cebisan lengan baju menjadi kenangan terakhir keluarga Martin Mat Tapa yang terkorban setelah tertimbus dalam lubang ketika menggali emas di Gunung Tabai, Bau semalam. Abang mangsa, Suud Tapa yang menjumpai jasad mangsa kira-kira pada pukul 11 pagi semalam cuma sempat memotong lengan baju t-shirt adiknya. Cebisan baju itu dibawanya ke rumah keluarga mereka di Kampung Bijure. Menurut Suud, keluarganya akur jika jasad adiknya tidak berjaya dibawa keluar dan terpaksa menerima hakikat ia akan disemadikan di lokasi kejadian. Setakat ini, hari kedua operasi, usaha membawa keluar mayat masih menemui jalan buntu. Operasi membawa keluar mayat mendiang masih diteruskan setakat pukul 6 petang tadi. Jasad Martin sukar dikeluarkan oleh pasukan bombada penyelamat ekoran struktur tanah dan batuan yang tidak stabil. Jasad Martin tertimbus pada kedalaman kira-kira 80 meter dari permukaan lubang. Ketua Polis Daerah Bau, Deputi Superintendent Poje Nyaon berkata jika tidak berjaya dikeluarkan hari ini, pihaknya akan memujuk agar keluarganya bersetuju jasadnya dikuburkan di situ. Menurutnya, keluarga mangsa amat berharap agar jasad mangsa dapat dikeluarkan untuk dikebumikan secara sempurna. Pada Selasa, Martin bersama dua lagi rakannya yang terselamat masuk ke dalam lubang di Gua Gunung Tabai untuk menggali emas di kawasan larangan itu. Polis akan mengeratkan lagi kerjasama dengan pejabat residen dan pejabat daerah dalam usaha menambah baik penguatkuasaan di kawasan tumpuan kegiatan melombong emas secara haram di sekitar daerah Bau. Pesuruhjaya Polis Sarawak Datuk Aidi Ismail berkata, perkara tersebut adalah susulan insiden seorang lelaki yang maut dalam insiden runtuhan batu dan tanah di satu lubang di Gunung Tabai, Bau pada Rabu. Menurutnya, tindakan segera perlu diambil agar insiden tersebut tidak berulang. Polis katanya akan berurusan dengan agensi bertanggungjawab untuk mengisytiharkan kawasan tersebut sebagai kawasan larangan dan mana-mana yang didapati berada di situ akan ditangkap kerana kesalahan menceroboh. Beliau telah mengarahkan Ketua Polis Daerah Bau untuk menutup kawasan tersebut kepada orang ramai. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak hari ini mengumumkan keputusan untuk membenarkan Bazar Ramadan beroperasi bermula 12 April hingga 12 Mei. Menerusi kenyataan media, jawatan kuasa itu menegaskan operasi Bazar Ramadan mesti dijalankan mengikut SOP yang telah ditetapkan. Sebelum memulakan operasi, premis-premis ini dikehendaki mendapatkan kelulusan dari Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana bahagian. Semua pekerja dan pengusaha mesti telah menjalani ujian calitan sebelum memulakan operasi. Pemeriksaan berkala akan dilaksanakan untuk memastikan SOP sentiasa dipatuhi. SOP boleh diperolehi dari laman web Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sarawak. Sehubungan itu, Dewan Bandaraya Kuching Utara membenarkan 3 lokasi untuk tujuan Bazar Ramadan dalam kawasan pentadbirannya. Menteri Muda di Pejabat Ketua Menteri, Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi berkata, 3 lokasi itu adalah di Satok, Semara dan Sukmaria. Jumlah peniaga di bazar tersebut akan dihadkan bagi mematuhi SOP ditetapkan. Kali ini kita terpaksa minta pandangan daripada Ketua Yang Berhormat Ketua Menteri untuk mendapat pandangan beliau. Jadi Yang Amat Berhormat Ketua Menteri bersetuju untuk kita mengadakan Bazar Ramadan ini di kawasan kita. Namun demikian, penekanan beliau ialah mesti ada garis panduan yang dipatuhi, ya. Bukan hanya sekadar SOP, tapi mestilah dipatuhi sepenuhnya oleh semua pihak, terutama oleh para peniaga dan keduanya oleh para pengguna ataupun orang ramai. Itu pesanan Yang Amat Berhormat Ketua Menteri kepada pihak BKU untuk kita memastikan bahawa Bazar Ramadan yang akan kita buka pada bulan Ramadan ini akan berjalan dengan baik dan memberi manfaat kepada semua. Mengulas lanjut jumlah peniaga yang dibenarkan, Dr. Abdul Rahman berkata di Bazar Ramadan Satok dihadkan kepada 55 tapak, di Semara 32 tapak dan di Sukmaria 68 tapak. Bagi tempoh operasi bazar pula, ia dibuka seperti biasa dari pukul 2 petang hingga 7 malam.